Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa, anak-anak serta para pencipta ilmu sekalian. Okey, dia ada satu tajuk di dalam faraid ini yang kita namakan al-hajbu. Okey. Al-hajbu atau kita kalau kita sebut dia hijab lah, hijab, terhijab. Bukan hijab tidung ni. Al-hajbu. Apa maksud al-hajbu? Al-hajbu di dalam miras ini ialah maksud dia al-man'u. Halangan. Okey. Halangan daripada mendapat pewarisan harta pusaka. Yang asal-asal depa ni adalah pewaris. Depa ni tersenarai dalam 25. Okey. Dalam 25 yang mana kita kata 25 orang ni 15 lelaki, 10 perempuan. Daripada 25, 15 lelaki, 10 perempuan ni ada yang wajib dapat. Siapa dia wajib dapat, Ahmad? Mak, ayah, Okey, satu mak. Yang kedua ayah. Yang ketiga pasangan. Sama ada suami atau isteri lah. Okey. Yang keempat anak lelaki. Yang kelima anak perempuan. Okey, 5 ni wajib dapat. Maka yang kita kata al-hajbu ni apa dia? Al-hajbu ini ialah halangan daripada mendapat harta pusaka kerana sebab-sebab tertentu atau kerana ada orang tertentu. Yang tak boleh dihalang hanya 5 ni sahaja. Yang tidak terhalang hanya 5 orang ni sahaja. Maka al-hajbu ini kalau dilihat daripada dalam faraid ni dia terbahagi kepada 2. Al-hajbu bil wasfi dan satu lagi al-hajbu bil syakhsi. Apa maksud al-hajbu bil wasfi? Terhijabnya seseorang kerana ada sifat yang menghalang dia, satu sifat yang ada pada diri dia yang menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Yang ni disebut sebagai mawani' al-irs. Mawani' apa dia, Ahmad? Halangan-halangan daripada mendapat harta pusaka. Apa dia? Halangan daripada mendapat harta pusaka. Membunuh, bunuh. Kemudian berlainan agama ataupun murtad. Dan satu lagi hamba. Ini sifat dia sebagai seorang hamba menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Sifat dia sebagai seorang pembunuh, pembunuh si mati. Dia adalah pembunuh ni. Bunuh ni maksudnya pembunuh si mati. Pembunuh si mati. Maka sifat dia sebagai pembunuh si mati ini akan menghalang dia, akan menghijab dia. Hijab di kerana apa hijab ni dia tak boleh dapat ni pasal apa? Ini kita sebut al-hajbu bil wasfi. Hijab kerana ada sifat tertentu. Sifatnya sebagai pembunuh atau sifatnya kerana dia berlainan agama atau murtad dan sifatnya sebagai seorang hamba. Maka terhalang dia daripada mendapat harta pusaka. Adapun satu lagi al-hajbu bisyakhsi. Terhalang kerana ada individu tertentu. Terhalang kerana ada individu tertentu. Asal-asal dia dapat tapi pasal ada kawan ni maka dia terhalang. Yang tu maksud dia, yang ni terhalang kerana individu. Asyakhs maksudnya kerana ada individu. Kerana ada individu yang lain maka menghalang dia daripada mendapat harta pusaka. Dan al-hajbu bisyakhsi ini halangan dia daripada kerana ada orang lain ini dia terbahagi pula kepada 2. Iaitu kalau dalam faraid dia sebut apa dia? Hajbu hirman. Atau satu lagi nama dia hajbu nuqsan. Hajbu hirman maksudnya terhijab secara terus, langsung tak dapat. Haram ni, hirman ni maksudnya haram. Haramkan terus dia punya harta pusaka, bukan pasal dia pembunuh, bukan pasal dia ikhtilafuddin, bukan pasal dia berlainan agama, tetapi kerana ada individu tertentu maka dia terhalang daripada mendapat harta pusaka. Ahmad boleh bagi contoh siapa dia?
Siapa yang terhalang, asal-asal dia ni boleh dapat harta pusaka, tetapi kerana ada kawan ni seorang, maka dia tak dapat. Siapa dia? Di antaranya ialah ya, cucu bila ada bapak dia, bila ada anak lelaki. Tu contoh, pandai Mat. Maknanya dia terhalang terus. Bila ada contoh dia cucu lelaki kerana adanya anak lelaki. Nampak? Jadi cucu lelaki asal-asal dia memang termasuk di dalam senarai 15 orang pewaris. Tetapi kerana ada anak lelaki, sama ada anak lelaki tu ayah dia atau pak menakan dia. Okey, ayah dia, yang dia ayah dia maksudnya ayah dia, sebab bila kata cucu, yang mati ni siapa? Yang mati tu tok wan dia. Kan? Jadi sama ada dia ni akan terhalang dengan anak lelaki si mati. Sama ada anak lelaki si mati tu adalah ayah dia ataupun pak menakan dia. Dia akan terhalang. Jadi bila terhalang begitu, terhalang dia terhalang tak boleh langsung, tak dapat langsung kata. Maka hijab begitu kita nama hajbu hirman. Hijab yang haram terus, mengharamkan harta dia, mengharamkan harta tok wan dia daripada dia, tak dapat dah dekat dia. Okey. Adapun hajbu nuqsan, nuqsan ni maksudnya apa? Kurang, berkurangan harta dia kerana berkurangan hak harta pusaka yang dia patut dapat, berkurangan daripada asal dia dapat banyak, tiba-tiba dia dapat sedikit pasal adanya seorang ini. Contoh. Siapa Ahmad contoh? Ni Ahmad boleh bagi contoh bila cucu lelaki kepada anak lelaki dengan kerana adanya anak lelaki. Okey. Yang ni contoh dia siapa dia? Cucu perempuan. Cucu perempuan dengan anak perempuan dia memang ya betul lah, cucu perempuan dengan anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki kan, dengan adanya anak perempuan. Asal-asal kalau anak perempuan tak ada, dia akan dapat bahagian dia 1/2. Tetapi bila ada anak perempuan, dia akan dapat 1/6. Bila ada anak perempuan ni, dia akan dapat 1/2. Bila ada anak perempuan ni kan, anak perempuan 1/2, kawan ni dia cucu perempuan dapat 1/6. Asal-asal kalau kawan ni tak ada, dia yang akan dapat 1/2. Begitu juga contoh dia suami atau isteri ya Mat. Suami bila tak ada anak dapat berapa? Tak ada anak si mati dapat berapa? 1/2. Kalau ada anak 1/4. Antara 1/2 dengan 1/4 yang mana banyak? 1/2 banyak. Nampak? Yang ni maksud dia hajbu nuqsan. Dia mengurangkan hijab, tapi bukan hijab dia tak dapat terus. Hijab dia maknanya anak ni menghijab dia. Bila ada anak si mati, hijab dia menghalang dia daripada dapat bahagian yang besar kepada dapat bahagian yang kecil. Asal-asal kalau tak ada anak si mati, suami akan dapat 1/2. Tetapi bila ada anak si mati, maka suami dapat kurang daripada 1/2, iaitu dia akan dapat 1/4. Yang ni dinamakan hajbu nuqsan. Maknanya dia terhalang, tapi terhalang dia tu halangan yang dia dapat bukan halangan terus, tetapi halangan dia dengan mengurangkan, dia terkurang dia punya hak daripada pusaka isteri yang meninggal. Yang bila kita kata suami, maksudnya yang meninggal tu isteri dia kan. Jadi yang meninggal tu isteri dia ada anak, maka bila isteri ada anak, dia akan dapat 1/4. Kalau isteri tu tak ada anak, maka dia akan dapat 1/2. Jadi yang ni contoh dia hajbun nuqsan. Begitu juga contohnya kalau isteri kan, kalau isteri ya Mat, macam tu juga. Kalau isteri tak ada anak, suami dia mati, kalau suami dia tak ada anak, maka suami dia akan dapat berapa? Suami tak ada, isteri akan dapat berapa? 1/4. Tapi kalau ada anak, isteri akan dapat 1/8. Yang ni yang contoh yang dinamakan hajbu nuqsan. Terhijab, tetapi hijab dia tu dengan terkurang hak dia. Dia tidak terhijab hirman. Dia bukan terhijab langsung, tetapi terhijab dia dengan terkurang dia punya hak pewarisan harta pusaka daripada mendapat habuan yang besar. Tetapi kerana ada kawan ni terhijab dengan anak ni, bila ada anak si mati,
maka anak ini akan hijab dia, akan menghalang dia daripada mendapat habuan yang lebih besar kepada dapat habuan yang kecil, lebih kecil. Dia tetap dapat kerana isteri, suami termasuk dalam golongan yang wajib dapat. Okey, yang tu yang dinamakan al-hajbu bisyasi tu. Dia terbahagi kepada dua, hajbu hirman dan hajbu nuqsan. Okey. Kalau kita tengok di sini, siapakah yang daripada hajbu hirman? Yang kita kata haram terus tak dapat langsung. Maknanya hajbu hirman ni maksud dia apa dia? Tak dapat langsung. Cuba sebut tengok Ahmad. Ahmad sebut tadi cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia akan terhijab dengan anak lelaki. Lagi contoh. Datuk. Jad akan terhijab dengan ayah. Jad akan terhijab dengan ayah. Ni hirman ni maksudnya tak dapat langsung. Bila ada ayah, datuk tak dapat. Bila ada anak lelaki, cucu lelaki tak dapat. Begitu. Nenek al-jaddah. Tok tok. Kita kata tok ni, datuk tu tok wan kan? Jaddah. Dia akan terhalang dengan ibu. Nenek, dia akan dapat dua-dua orang. Dia akan dapat maksudnya kalau jad ni al-jaddu tu, kita kata ni ayah. Ni si mati. Atas ni ayah dia, atas lagi datuk dia kan. Datuk dia. Yang ni kita panggil al-jad li abin. Datuk sebelah ayah. Yang ni saja yang dapat. Jad li abin saja yang dapat. Jad li ummin tak dapat. Maknanya si mati ni dia ada ibu. Kan? Maknanya dia adalah anak ayah dan ibu dia. Okey. Jadi dia ada daripada ayah dia ada datuk dan juga ada nenek dia. Nenek dia dapat dua-dua. Maksudnya ibu ni ada mak dia, ada nenek atas beribu. Pen tak ada wat. Sini. Ada dua. Din. Kita cakap Din ya. Din ni anak Haji Ahmad. Haji Ahmad bin Haji Mahmud. Okey. Din ni anak Haji Ahmad dengan Hajah Timah. Din yang mati, nisbah Haji Ahmad ni siapa dia dengan Din? Bapa. Nisbah Haji Mahmud ni siapa dia dengan Din? Datuk. Okey? Haji Mahmud ni dia punya Tok Minah. Tok Minah ni nisbah dengan Din siapa dia? Ni bini Haji Mahmud. Nisbah dengan Din siapa dia? Tok dia. Kan nisbah dengan Din. Kita kira Din yang mati ni. Haji Ahmad Pak Din. Haji Mahmud Tok Wan Din. Tok Minah ni adalah Tok Din. Okey. Jadi Hajah Timah ni dia ada ayah juga. Nah, Hajah Timah bin Haji Saleh. Haji Saleh ni kahwin dengan ni Timah. Timah ni Mak Timah ni kahwin dengan Haji Saleh dengan Tok Jah. Okey, Tok Jah ni siapa? Tok Din juga. Okey. Kan? Tok Jah ni Tok Din. Tok Din dengan Tok Mina pun Tok Din. Betul tak? Mak nampak tak itu? Din anak Haji Ahmad dengan Mak Timah.
Mak Timah ni mak dia. Mak Timah binti Haji Saleh. Mak dia, mak Timah ni Tok Jah. Okey. Haji Ahmad bin Haji Mahmud. Bini Haji Mahmud ni siapa? Tok Minah. Dalam bab pewarisan harta, siapa yang dapat, Ahmad? Haji Mahmud dapat tak? Kalau dia mati, cerita dia ada. Okey, cerita dia kita kata kalau tak ada, kita tak usah tengoklah Haji Ahmad pewaris dalam senarai pewaris. Haji Mahmud dapat tak? Haji Mahmud adalah pewaris. Ya. Okey. Jadul Ab. Ya, dia ni adalah Jadun Ya Abin. Siapa lagi dapat? Termasuk dalam senarai pewaris. Siapa dia, Ahmad? Haji Saleh termasuk tak dalam senarai pewaris harta si mati? Tok Minah. Jadah di Ab. Tok Minah dapat. Tok Minah ni Jadah Li Abin. Kemudian Haji Saleh dapat tak, Ahmad? Haji Saleh dapat tak? Haji Saleh tak dapat. Sebab yang dapat hanyalah Jadun Li Abin. Tok Wan yang daripada sebelah bapa. Tok Wan si mati. Haji Saleh Tok Wan si mati daripada sebelah ibu dia. Tok Jah dapat tak, Mat? Tok Jah dapat tak? Tok Jah dapat. Pasal apa Tok Jah dapat? Tok Jah ni adalah Jadah Li Ummin. Okey. Nah, maknanya ni nisbah kita kata yang mati tu din termasuk dalam senarai pewaris asal. Senarai pewaris asal itu Haji Mahmud, Haji Ahmad dapat pasal ayah din. Haji Mahmud dapat pasal Tok Wan daripada Ab ni, Jadul Li Ab. Dapat. Okey, termasuk dalam senarai. Tok Minah dapat tak? Tok Minah dapat juga sebab dia Jadah Li Abin. Okey. Haji Saleh dapat tak? Haji Saleh tak dapat sebab Haji Saleh bukan tersenarai dalam pewaris harta pusaka si mati. Kerana dia adalah Jadun Li Ummin. Tak dapat. Tapi Tok Jah dapat sebab Tok Jah adalah nenek kepada si mati, Jadah Li Ummin. Okey? Jadah maknanya tok kepada si mati, tak kira sebelah ayah, tak kira sebelah ibu, kedua-dua mereka tersenarai sebagai pewaris harta pusaka si mati, cucu apa. Tetapi bila ada Mak Timah, maka kalaulah kata ketika din mati tu, Tok Jah pun ada, Tok Minah pun ada, dua-dua orang masih ada. Tapi Mak Timah ada, maka Tok Jah dengan Tok Minah terhijab hajbu hirman, tak dapat langsung. Begitu. Macam kita kata situasi dia kalau din mati, ketika mana din mati ada lagi Haji Ahmad. Bila ada Haji Ahmad maka Haji Mahmud hijab. Hak tu nama dia hajbu hirman. Hijab terus tak dapat. Pasal apa? Kerana ada ayah si mati. Dia buka hijab pasal ada halangan apa tak? Dia hijab kerana bukan halangan sifat tetapi kerana bisyasi, kerana halangan individu. Individu yang kata-kata Tok Wan, dia akan terhijab dengan ayah si mati. Okey? Jadi kalau kita kata ayah si mati ada, mak tak ada, maka Tok Jah dengan Tok Minah akan dapat. Sebab Tok Jah dengan Tok Minah, nenek si mati hanya terhijab dengan ummun sahaja. Ni adalah ummun. Mak din. Nampak? Mak si mati, dia akan menghalang tok si mati daripada kedua-dua belah pihak. Sama ada tok tu sebelah mak dia atau tok tu sebelah ayah dia. Dengan hijab yang hijab hirman, tak dapat langsung. Okey? Jadi yang tu kena jelas. Maknanya bila din mati, kalau tengok kepada gambar rajah ni kan, din mati, ada Haji Ahmad, ada Haji Mahmud. Haji Mahmud ni bini dia nama apa? Tok Minah. Tok Minah nisbah dengan din adalah tok dia. Tok Jah nisbah dengan din tok dia. Dua-dua depa ni tersenarai sebagai ada dalam pewaris harta daripada kalangan perempuan. Tok si mati adalah
dua-duanya mendapat, kita kata, tersenarai dalam pewaris harta. Tetapi mereka akan terhalang, tak dapat kedua-dua, Tok Minah dan Tok Jah, bila masih ada Mak Timah. Bila Din mati, dalam keadaan Mak Timah masih ada, Tok Jah panjang umur dengan Tok Minah, dua-dua mereka masih ada. Nah, umur 80-90 dah. Din mati pun umur 40. Jadi Mak Timah dah umur 60 lebih dah. Kan? Tetapi mak dia masih ada. Mak Haji Ahmad ni pun masih ada. Maknanya Tok kepada Din, dua-dua masih ada. Asal-asal mereka tu tersenarai dalam pewaris harta. Nah, tetapi kerana ada Mak Timah, maka Tok Jah dengan Tok Minah terhalang. Terhalang begini, mereka termasuk dalam hajbu hirman. Boleh faham? Okey. Adapun Haji Mahmud, dia hanya terhalang dengan Haji Ahmad sahaja. Maknanya kalau Haji Ahmad tak ada, maka Haji Mahmud dapat. Maknanya dia tak terjejas dengan Mak Timah, ada ke tak ada ke. Yang penting yang nak membawa dia mendapat harta Din ialah Haji Ahmad. Haji Ahmad tak ada, maka dia dapatlah. Tapi kalau Haji Ahmad ada, nah, masa Din mati, Haji Ahmad ada, Haji Mahmud pun ada, maka Haji Mahmud terhalang daripada mendapat harta Din. Yang akan dapat adalah Haji Ahmad saja, kerana Haji Ahmad adalah ayah Din. Ayah menghalang Tok Wan daripada dapat harta pusaka. Halang tu halang terus. Hajbu hirman. Okey? Itu maksud dia hajbu hirman. Maknanya kita kena ingat, ibu, bila kita sebut apa dia maknanya nisbah kepada si mati. Ibu menghalang nenek daripada mendapat harta pusaka. Mendapat halang tu adalah halang secara terus. Maknanya tak ada langsung dah harta kepada nenek. Okey. Dan ada dia kata hati habis lah, maksudnya hajbu nuqsan dan hajbu irman. Jadi, contoh macam tadi lah, kalau Din mati. Okey lah ni, Din mati, tinggal Leha, isteri dia. Tinggal Haji Ahmad, ayah dia. Tinggal Mak Minah, Tok dia. mak dia, Mak Timah. Mak Minah. Mak Timah. Tinggal Haji Mahmud. Banyak. Tinggal Tok Timah, Tok Minah. Tinggal Haji Saleh. Tinggal Tok Jah. Tu dia. Siapa halang siapa? Siapa halang siapa? Leha ni siapa? Leha ni bini Din. Okey. Ketika ini tiba kita tak tengok lagi. Tiba-tiba kalau ada seorang dulu kan. Kita kalau tegak ni dulu. Leha bini Din ni akan dapat berapa? 1/2 pasal Pak Ahmad. Tak ada anak. Isteri akan dapat 1/2 ke bila tak ada anak? Isteri dapat berapa Ahmad? 1/4. Haji Ahmad, kita sebut Haji Ahmad ni ayah. Mak Timah ni ibu. Haji Mahmud ni datuk. Datuk sebelah ayah. Tok Minah ni nenek, isteri Haji Mahmud. Haji Saleh ni datuk, isteri Mak Timah binti Haji Saleh. Okey, yang ni nenek. Datuk dia sebelah mak dia. Hak ni. Dah maknanya Haji Ahmad Din bin Haji Ahmad bin Haji Mahmud. Lagu tu. Din bin Haji Ahmad bin Haji Mahmud. Din ni anak kepada siapa? Haji Ahmad dan Mak Timah. Mak Timah ni siapa dia pula? Mak Timah ni mak dia Tok Jah, ayah dia Haji Saleh. Okey. Dalam rangka begini, Leha akan dapat 1/4. Mak Timah akan dapat berapa Ahmad? Timah dia akan dapat 1/6. 1/6.
1 per Dia ke ada benar. Tak. Itu benar. pasal apa 1 per 6? Tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada anak dapat berapa? Tiga. 1 per 3. Haji Ahmad dapat berapa? Tak ada anak. Haji Ahmad dapat berapa? Haji Ahmad ni ayah. Sabah. Asrabah pandai. Okey. Asrabah. Ain. Okey. Lagi pewarisan ni depa bila dia mati, bila Din mati, orang tengok ni kepala senarai. Siapa ada keliling? Maknanya Din dengan Leha kahwin tak ada anak. Kan? Tapi dia ada meninggalkan Haji Ahmad, Mak Timah, Haji Mahmud, Tok Minah, Haji Saleh, Tok Je. Okey. Jadi siapa dia lagi dapat ni? Haji Mahmud dapat tak? Haji Mahmud dapat tak, Ahmad? Tak. Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Ada jamat. Ada Haji Ahmad. Okey. Tok Minah dapat tak, Ahmad? Tak. Tok Minah tak dapat pasal apa? Ada mak timah. Ada Mak Timah. Okey, pandai. Haji Mahmud terhalang dengan Haji Ahmad. Okey. Tok Minah terhalang dengan Mak Timah. Maknanya kalau Mak Timah tak ada Haji Ahmad saja. Okey, Tok Minah akan dapat bahagian dia. Maknanya dia akan mendapat bahagian 1 per 3 ni. Kalau tak ada Mak Timah, Tok Minah yang akan dapat. Kalau ada dua-dua, Tok Minah dengan Tok Je, 1 per 3 dia share dia orang. Boleh nampak? Okey, jadi ketika ini kalau yang ditinggalkan itu ada Leha, ada Haji Ahmad, Mak Timah, Haji Mahmud, Tok Minah, Haji Saleh, Tok Je. Okey. Haji Saleh dapat tak, Ahmad? Tak. Haji Saleh tak dapat. Memang daripada asal dia bukan terhijab apa-apa. Dia memang bukan. Ya, dia tak termasuk dalam senarai. Dia bukan duduk dalam senarai. Dia tak ada dah. Memang dalam senarai asal. Tak ada dah. Dia. Dan Tok Minah, Tok Jah pula tak dapat pasal apa? Terhijab dengan Mak Timah. Lagu tu. Okey? Jadi maknanya kita kata yang ni kalau ada ayah, ibu, datuk, nenek. Jadi kita sebut dah tadi Haji Mahmud terhalang dengan Haji Ahmad. Maknanya kalau Haji Ahmad tak ada, Din mati, yang ada tu adalah Haji Mahmud. Maka Haji Mahmud akan dapatlah asrabah. Yang asal-asal itu dapat kepada Haji Ahmad. Asal-asal Haji Ahmad yang patut dapat asrabah. Din dengan Leha ni tak ada anak. Jadi ada patut-patut bila di sini keadaan dia asrabah tu dapatlah dekat ayah. Tapi rupanya ayah pun mati. Bila ayah mati, Haji Mahmud tu ada. Haji Mahmud lah yang akan dapat asrabah. Okey. Cerita dia kalau kata yang tu maknanya Haji Ahmad bila Haji Mahmud dapat asrabah, Tok Minah dapat tak? Tok Minah akan dapat tak? Kalau Haji Mahmud yang dapat asrabah, Tok Minah tak ada lah sebab dapat asrabah lah, tak ada lah. Okey? Jadi dia Tok Minah ni dia akan terhalang pasal apa? Dia tak dapat dah sebab Haji Mahmud akan dapat asrabah. Bila Haji Mahmud dapat asrabah, maka Tok Minah ketika ini ada dah Mak Timah. Dia terhalang lah kan? Tak dapat dah. Nampak? Okey, macam tu maksudnya hajbu hirman. Maknanya menghalang bahagian tu. Kita kata satu bahagian seseorang daripada harta pusaka dia tak dapat langsung kerana adanya individu yang lain. Okey, macam kita kata ibn dengan ibnu lah. Cucu lelaki. Bila Din mati, macam kita selalu sebut, dia ada Hasan. Dia ada Hasan, dia ada Husain. Anak dia. Hasan dan Husain. Kemudian masa Din mati, Hasan dah pun mati. Jadi Hasan ni ada anak dia. Anak dia nama Ali. Cucu Din. Cucu Din. Ali ni Ali bin Hasan bin Din. Kan? Maka ketika ini Ali yang kita kata ibnin. Husain ni siapa dengan Din? Ibnun. Maka Ali ketika ini bila masa Din mati, Hasan dah mati, Ali ni akan terhijab. Yang ni yang kita sebut patah titi.
Pasal apa Ali akan terhijab? Kerana ada Husain, paksu Husain dia. Walaupun ayah dia dah mati, dia tidak boleh mengambil tempat ayah dia kerana ada anak lelaki si mati yang lain. Dia akan terhalang daripada mendapat harta Tok Wan dia. Tu apa nama terhalang begini? Hajbu hirman. Dia tak dapat langsung. Ini contoh dia macam ni lah. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki, anak lelaki. Okey? Cucu lelaki daripada anak lelaki si mati akan terhalang dengan anak lelaki. Kalau yang ditinggalkan tu adalah Hasanah. Kan sebut dah itu kan. Maknanya kalaulah dia ni ada dua anak, Hasan dan Hasanah. Jadi Hasanah ni siapa dia? Bintun. Ataupun anak perempuan. Anak perempuan si mati. Anak perempuan tidak menghalang cucu daripada mendapat harta Tok Wan dia. Walaupun maknanya ayah dia tak ada dah. Tetapi cucu ketika ini dia akan lompat pergi. Dia akan lompat pergi. Cucu daripada anak lelaki dah. Cucu daripada anak lelaki. Memang cucu daripada anak lelaki kita tahu dah. Anak perempuan memang tak berhenti dekat dia je. Kita duk sebut dia cucu yang dapat ni, dia mai tirih daripada anak lelaki sahaja. Jadi kalau Hasanah dia ada anak, kan, ada anak, berapa orang, lelaki ke perempuan ke, tetap tidak ada hak pewarisan harta daripada Tok Wan depa, Tok Din depa tu, Tok Wan Din depa tak dapat. Pasal depa ni adalah anak kepada anak perempuan, tak dapat. Anak kepada anak lelaki memang tersenarai dalam pewaris harta. Okey? Kalau bapak mereka dah tak ada, contoh macam ni keadaan dia, maka Ali ini akan naik lompat ke atas untuk mengambil tempat Hasan. Kalaulah yang ketika ini yang tinggal tu Hasanah dan Hasan dan Ali saja, maka Ali lah yang akan mengambil asabah. Okey? Kalau ada 3 beradik tapi perempuan juga, kan Tun. Tun ni adik kepada Hasanah. Maka Tun juga tidak menghalang Ali. Maknanya ramai. Bila ramai ni, kalau seorang Hasanah, seorang dapat 1/2. Bila ramai, mereka akan dapat 2/3. Maknanya asabah ketika ini, kalau Hasanah dapat 1/2, Ali akan dapat 1/2 asabah. Tapi kita tak sebutlah Ali dapat 1/2, tetapi Ali dapat asabah. Dengan sekira-kira kalau Hasanah seorang yang ada, Hasanah akan dapat 1/2. 1/2 lagi nak pergi ke mana? Nak pergi kepada Ali. Asabah dapatkan Ali. Kalaulah kata Hasanah dengan Tun ada 2 orang, kan? Seorang bila 2 orang, mereka ni akan dapat 2/3. Maka asabah lebihan tu ada lagi berapa? 1/3. Hak ni lah dapat dekat Ali. Macam tu. Hak ni, kalau keadaan begini, Ali dia akan mendapat asabah. Asabah. Dia bukan kata dia hajbu hirman apa dah. Tetapi dia dapat asabah pasal apa? Kerana yang ditinggalkan tu anak perempuan sahaja. Tapi kalau yang ditinggalkan, ayah dia dah mati dah. Yang ditinggalkan tadi adalah anak lelaki. Walaupun ayah dia dah mati, maka dia menghalang cucu daripada dapat harta. Kalau kata ayah dia ada pun, serupa. Hasan ni ada lagi. Hasan ni dia ada anak nama Ali tadi ni. Maka Ali, harta dia dapat ke Hasan sajalah. Tak turun lah pergi dekat Ali. Jadi kemudian kita katalah kan, Din dengan Hasan ni dia pun naik kereta. Accident. Dua-dua orang ni pun accident. Jadi Hasan bawa kereta, nak bawa ayah dia pergi ke satu tempat. Accident. Din mati dulu. Din mati dulu, dapatlah ke Hasan. Kan kena kira dapat harta tu dekat Hasan. Tiba-tiba dalam 2-3 hari kemudian dah sama-sama koma, Hasan pula mati. Maka harta Hasan tu akan turun dekat Ali. Yang tu yang kita pergi munasahah tu. Kan maknanya turun tu, maknanya kita kena tolak. Kalaulah kita kata Din ni ada leha bini dia kan. Kalau kata leha akan dapat 1/4. Maka kalau tinggal hak ni saja, dia tinggal leha dengan Hasan, maka Hasan ni akan dapat asabah dengan kira-kira berapa? 3/4 lah. 1/4 pula dah, 1/8 lah. Sayang, 1/8. Pasal ada anak. Leha ada anak.
Maka yang ni Hasan ni akan dapat 7/8. Banyak daripada harta ayah dia tu, Din. Maknanya mak dia akan dapat 1/8 sahaja. Hak baki tu semua dia dapat. Dia tak ada nak belanja apa, duduk atas katil koma tu, tiba-tiba mati. Mati maka habis. Dapat habis. Maknanya pewarisan 7/8 ni boleh kepada keluarga dia. Kan maknanya kita kata kalaulah Hasan ni asal dia apa nama isteri dia kan nama Timah. Kemudian apa nama kalau kita kata Timah dia ada satu lagi, dia bermadu Timah ni. Kita kata ada lagi Bedah. Ini dia. Jadi boleh ke depa? Kan asal-asal kalau nisbah Timah dengan Bedah, bila Din mati, dapat tak harta? Tak dapat. Timah ni isteri Hasan, Bedah ni pun isteri Hasan. Maknanya Timah dan Bedah adalah menantu kepada Din. Kan? Bila Din mati, depa tak ada apa-apa. Depa tak dapat apa-apa. Tetapi kerana bila lepas pada Din mati, apa nama Hasan, kemudiannya Hasan mati, maka 7/8 harta Hasan tu akan dapat kepada keluarga Hasan saja. Jadi maknanya kita kata masa dia mati ni, masa Din mati, Din ni ada apa nama abang dia nama Cot. Cot ni siapa dia? Saudara lelaki kandung seibu sebapa. Okay, semak sepak. Jadi Cot bila Din mati, Cot dapat tak? Cot dapat tak? Cot tak dapat. Cot terhijab. Pasal apa Cot terhijab? Sebab dah ada Hasan. Jadi jangan bila kita kata kan bila tengok-tengok lepas pada tu Din mati 2-3 hari lepas tu dah sama-sama koma, Pak Din mati dulu, kemudian Hasan mati, kita kata okey, hak ni bolehlah dapat, kita bagi sikit dekat Cot. Pasal apa? Pasal tak dan lagi kita kata ni harta tu adalah harta Din. Tak boleh. Cot memang tak dapat. Pasal apa? Harta tu dah turun pergi jadi milik Hasan, walaupun selang depa mati tu apa nama sikit saja tempoh. Dia bukan kira 2 tahun ke kot lah kita kata sebelum ni pasal harta pusaka, urusan harta pusaka tu lambat. Walaupun sebentar, siapa mati dulu? Kira tu. Walaupun sebentar, siapa mati dulu? Kan maknanya kalaulah kita kata Din dengan Hasan, Din mati dulu, maka Cot ni tak dapat lah. Pasal apa? Hasan ni apa nama yang akan dapat kerana dia adalah ibnun. Okey. Contoh kata. Jadi kita kata tadi ni maksudnya Cot tak dapat lah pasal Leha akan dapat 1/8, hak lain asabah dapat kat Hasan. Jadi bila kata Din mati, Hasan kemudiannya mati, maka ketika itu dapatlah Timah, dapatlah dekat Bedah, dapatlah kepada semua. Katalah Ali tak ada. Hasan menikah 2, Timah dengan Bedah, tapi tak ada anak. Daripada Timah pun tak dapat, daripada Bedah pun tak dapat. Hasan ni anak tunggal, Tok Wan dia pun tak ada. Maka ketika ini Cot akan dapat. Betul tak? Pasal apa? Ni cerita Din mati dah. Cerita Din mati, Hasan akan dapat 7/8 daripada harta Din. Asrabah. Kan? Asrabah tu, asrabah daripada harta Din. Din ni meninggal, dia kahwin dengan Leha. Dia ada anak tunggal nama Hasan. Okay? Ketika dia mati, dia tak ada dah. Pak dia dah tak ada dah. Tetapi dia ada tinggal Cot satu. Cot ni siapa dia? Dia pun 2 beradik dia apa? Saudara lelaki kandung, semak sepak dengan Din. Okay? Din kahwin, ada anak nama Hasan. Dan tak ada, Hasan ni tak ada anak. Bila Hasan tak ada anak, bila masa Din mati, takat Hasan saja. Tak turunlah, habislah Hasan dapat asabah. Tapi kalau Hasan pula mati, harta Hasan hak 7/8 ni boleh tak dapat kat Cot? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab tak ada bunuah, tak ada ubuah. Dia akan beralih kepada ikhwah. Nampak? Okay? Nak tanya sebelum tu masa dengan Leha tu, Leha 1/8 kan? Leha 1/8, Hasan dapat asabah. Mana dapat 7/8 banyak lah. Tapi sebelum pembahagian tu, Leha boleh claim dia punya atas pencarian? Boleh.
Harta hak tu kita kata kalau kita kena tolak dah lah semua. Kan maknanya hak ni kita dah bahagian leha hak yang dari segi faraid. Kalau kita kata tolak lah, kalau kata apa nama dia nak tuntut harta sepencarian, kan dah tolak dah apa semua ni, kita kira bahagian asabah din tu 78. Nah, tu dia macam contoh apa suami tu kan, dia tahu dia mengaji. Dia tahu kalau dia mati, bini dia dapat 1/8, anak dapat 7/8. Boleh tak anak-anak dia ramai. Jadi dia sepatutnya hebah siap-siap dia tutup rumah. Dia hebah kat bini dia. Dia kata ni cek dunia lah. Kan? Jadi maknanya anak kalau dia mati, yang tu tak termasuk di dalam. Tak termasuk. Ya, sebab hebah memang tak boleh apa nama difaraidkan. Ya, wasiat kita kena tolak dah hebah. Bila hebah ni adalah pemberian semasa hidup. Sebelum dia mati dia bagi dah siap-siap. Sebab mungkin macam tu lah kan. Maknanya dia tahu kata kalau dia mati leha hanya dapat 1/8 saja harta dia. Kalau dia tahu pula Hasan ni mangkuk punya anak, kan, tak berapa nak boleh harap nak bela bini dia, nak bela mak dia ni leha ni. Sama ada leha ni mak Hasan ke, ataupun kita kata apa nama Hasan ni ada bini Din nak mati ke apa ke, tetap Hasan ni adalah anak Din. Kan Hasan akan dapat 7/8. Jadi kalau kita kata Din boleh, dia nak apa, dia tak boleh wasiat dekat leha sebab leha adalah pewaris. Dia boleh hebah. Dia boleh hebah. Jadi dalam keadaan masyarakat yang berkecamuk hari ini adalah sangat wajar ayah itu dia melihat keadaan anak-anak dia. Yeah. Kalau anak-anak tu karut macam penagih-penagih dadah apa, maknanya wasiat tetap wasiat pula. Pesaka tetap berlaku. Yeah. Warisan tetap berjalan. Warisan tetap berjalan. Kena hebah siap-siap. Ya, kalau kata Hasan ni celaru lagu mana pun, penagih dadah ke, apa ke, dia celaru lagu mana pun, dia adalah ibnun kepada si mati. Dia tidak ada halangan, dia bukan pembunuh si mati, dia bukan murtad, dia bukan apa nama berlainan agama, maka dia memang berhak dapat harta din. Ketika mana kalau ketika ini yang ditinggalkan tu adalah isteri dan anak dia sahaja, Hasan ni seorang saja, maka Hasan akan dapat 7/8. Banyak. Jadi kalaulah kita apa nama atas justifikasi din lah akan sebagai pemilik harta hak asal ni, dia tengok maknanya kalau Hasan ni celaru, kalau aku tinggal ni memang aku tahu dah bini aku dapat banyak ni saja. Hasan ni lah yang akan yoyo sat lagi. Kan dia dapat banyak sat lagi, dia pergi ikut Nurlah, dia macam-macam cerita dia. Ni kita kena kira dah, maknanya tolak dah. Kalau kata Din tak pergi haji lagi, kena tolak apa semua dah. Ni kita kira harta hak tinggal, hak untuk faraid. Maka ketika ini maknanya sebelum Din mati, eloklah kalau Din hebah siap-siap dekat leha. Kan dia bagi siap-siap, tak payah kita kata leha tak tuntut harta sepencarian pun, tak payah dah. Kan maknanya harta sepencarian adalah hak untuk leha untuk menuntut. Tapi dia kata tak apa, dia aku bagi dah siap-siap kat hang. Leha aku bagi dah siap-siap dekat kamu. Pasal kita tahu dah anak kita ni macam ni sekian. Jadi aku bagi siap-siap apa sekian. Jadi selamatlah leha tu daripada mungkin nanti silap-silap kalau anak dia celaru, habislah. Dengan mak-mak pun dia boleh halau. Kan pasal dia kaya pada mak dia. Dia akan dapat 7/8, mak dia akan dapat 1/8 sahaja. Okey. Jadi halangan begini kita kata, contohnya bila Din mati, tinggal dekat Hasan 7/8, ketika mana kemudiannya Hasan mati, kalau masa Din mati, Cok tak dapat. Sebab Cok tak dapat pasal apa? Terhalang kerana ada Hasan. Tetapi bila Hasan mati, maka Cok jadi ambil syafaat Hasan balik. Ambil syafaat balik. Tadi mula-mula dia marah kat Hasan. Kan maknanya Cok bila Din mati marah kat Hasan lah pasal apa? Sebab ada Hasan lah aku tak dapat. Aku dua beradik dengan Din ni. Kami dua beradik je. Pak Long ni aku dua beradik. Akulah duk bela ayah hang Din ni. Apa nama Hasan ni? Tapi maknanya walau lagu mana pun bela pada kecil ke apa ke, hak faraid hanya dapat dekat Hasan sahaja. Tapi bila Hasan mati, tak ada anak, tak ada. Kemudian Din ni tak ada dah, ayah dia pun tak ada dah. Kan? Maka dapatlah balik dekat Cot. Baik balik lah dengan Hasan. Habis lah, tak ada lah, tak baik balik dengan Hasan. Hasan dah mati kan? Maka dia tumpang syafaat Hasan lah maknanya ketika ini. Sebab hak dia apabila matinya Hasan, dia berhak dapat. Dia ketika ini jadi apa dengan Hasan? Amun syaqiq.
dengan Hasan. Nampak tak? Dia adalah akhun syaqiq kepada Din. Kan? Jod adalah akhun syaqiq kepada Din. Ketika mana Din mati, Din ada ibnun, maka akhun syaqiq terhalang. Tetapi bila kita kata harta Din hak dapat kepada Hasan, kemudian Hasan pula mati dalam keadaan Hasan hanya meninggalkan timah dengan bedah saja, dua-dua mereka ni, daripada dua-dua dia tak ada anak, maka beralihlah kepada Cot. Cot ni siapa dia? Ammun syaqiq, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara kandung dia, kerana dua beradik dengan ayah dia. Jadi dengan mak dia, dengan Mak Leha ada apa nama, kalau kita kata Mak Leha ni ada Tok Seman, Leha binti Seman. Tok Seman, bila Hasan mati, Tok Seman memang tak dapat. Pasal Tok Seman bukan dalam senarai. Pasal apa? Sebab Tok Seman ni adalah datuk sebelah ibu. Tak dapat. Maknanya walaupun Hasan mati, maka tak dapat Tok Seman ni tak dapat apa-apa habuan daripada harta Hasan. Jadi kalau kita kata Cot dapat pasal apa? Sebab Cot adalah ammun syaqiq kepada Hasan. Jadi itu hajbu yang kita sebut tadi. Contoh tadi, kalau kita akan sebut tadi sebab ada Ali tak dapat pasal ada Hasan. Begitu juga Cot, hajbu hirman. Bila Din mati, walaupun Cot ni asal dia adalah akhun syaqiq, saudara lelaki seibu sebapa, sepatutnya dia tersenarai dalam penerima waris, penerima harta pusaka Din, sebab dia saudara seibu sebapa, saudara kandung. Tapi kerana adanya Hasan, maka tak dapat. Kalau kata Hasan tak ada Ali, maka dapat dekat Ali dulu. Din mati, Hasan tak ada, tapi ada Ali, maka Ali ni yang akan menghalang Cot daripada dapat. Cot ni siapa dia? Ni sebuah dia punya tok menakan dia. Kan? Maknanya pok menakan kepada Hasan. Dua beradik dengan tok wan dia. Ali akan dapat harta secara asabah. Kalau kita kata maknanya yang tinggal Leha dan Ali. Din mati, tinggal Leha dan Ali. Ali lah yang akan dapat asabah ni. Jadi Cot tak ada. Pasal apa? Sebab Cot ini nisbah dia kerana ada lagi ibni. Wallahu a'lam. Boleh nanti ada lagi jenis-jenis hijab ni, insya-Allah kita akan sambung. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan mama sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.